Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi bab 4 iaitu lakaran. Kali ini kita akan lihat teknik lakaran piktorial. Kita lihat dahulu apa itu definisi lakaran piktorial. Lakaran piktorial ni memaparkan imej 3D yang mana ia memudahkan pereka tersebut menggambarkan bentuk dan mentafsir lukisan. Ada 3 jenis lakaran piktorial. Yang pertama adalah lakaran oblik, yang kedua lakaran isometrik dan ketiga lakaran perspektif. Tapi dalam video kali ini kita hanya fokus cara-cara untuk membuat lakaran oblik sahaja. Sebelum itu pelajar kena tahu dahululah kaedah asas melakar. Yang pertama kaedah garisan pendek, yang mana pelajar perlu menandakan titik kedua-dua hujung garisan yang hendak dilakar. Kemudian, daripada titik yang pertama tersebut, pelajar perlu membuat garisan nipis dengan membuat garisan pendek ataupun garisan putus-putus sehingga ke hujung titik. Dan kemudian barulah pelajar melakarkan garisan tadi dengan garisan yang lebih tebal ataupun dihitamkanlah. Kemudian kaedah yang kedua, pelajar juga boleh menggunakan kaedah melakar garisan terus dua titik. Untuk kaedah ini, pelajar kena tanda titik kedua-dua hujung garisan yang nak dilakarkan juga. Cuma pada langkah kedua, pelajar perlu membuat garisan nipis. Dan langkah ketiga barulah garisan tadi ditandakan dengan garisan yang lebih tebal. Bagi lakaran oblik, terdapat beberapa prinsip yang perlu diamalkan ketika membuat lakaran. Yang pertama kita lihat, bagi lakaran oblik ni bergantung kepada jenis dia. Sama ada lakaran yang nak dibuat tersebut lakaran cavalier ataupun kabinet. Apa yang membezakan antara lakaran cavalier atau kabinet ni adalah dari segi ukuran dia. Kalau bagi lakaran cavalier, mesti mengikut saiz objek sebenar. Contoh yang kita nak buat adalah prisma, panjang 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Jadi bagi lakaran cavalier mesti ikut tepat ukuran 8 cm dengan 4 cm tu tadi. Tapi bagi lakaran oblik kabinet ni dia hanya separuh daripada ukuran sebenar. Kalau tadi panjang cavalier 8, jadi untuk kabinet 4 cm sahaja. Kalau lebar untuk cavalier tadi 4 cm, bagi kabinet hanya 2 cm sahaja. Jadi pelajar ingatlah dekat situ. Kalau cavalier adalah ukuran sebenar, kabinet adalah separuh daripada ukuran sebenar. Kemudian untuk lakaran tersebut, dia berpandukan kepada 3 paksi lah. Untuk melakar, ada paksi menegak, paksi surut dan juga paksi mendatar. Bagi paksi surut, bersudut 45 darjah. Ini yang membezakan bila kita lihat objek yang dilakar tersebut. Kalau bersudut 45 hanya lakaran oblik. Jadi paksi mendatar dengan paksi menegak ni bersudut samalah. Paksi mendatar biasanya kita akan labelkan Y bersudut 90 darjah dan paksi mendatar dilabelkan X dengan bersudut 0 darjah. Sekarang ni kita lihat lakaran oblik dari segi pelbagai sudut pandangan. Ada pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan bawah dan juga pandangan sisi. Kalau pelajar perhatikan, paksi surut tersebut semuanya adalah bersudut 45 darjah. Kemudian kita lihat langkah untuk melakar oblik cavalier. Kejap lagi saya akan tunjukkan step by step dia. Ni kita tengok dari segi teori dululah. Langkah pertama mesti bina paksi X dan paksi Y dan juga paksi surut bersudut 45. Kemudian tandakan tinggi objek dan kita akan unjurkan garisan berkenaan. Ini adalah langkah-langkahnya. Langkah keempat barulah kita bina objek berkenaan. Dan ini adalah contoh teknik melakar oblik pada kedudukan sebelah kanan lah. Kenapa sebelah kanan? Sebab paksi surut 45 darjah berada di sebelah kanan. Kita akan lihat objek tersebut memanjang ke sebelah kanan. Sekarang
ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat lakaran oblik. Lakaran oblik. Bila sebut lakaran oblik, pelajar tak boleh menggunakan bantuan alat tulis yang lain seperti pembaris ataupun jangka lukis. Langkah pertama, kita akan bina paksi X dan paksi Y. Paksi X pada sudut 0 darjah. 0 darjah. Kemudian bina pula paksi Y bersudut 90 darjah. Iaitu garisan menegak. Kita akan labelkan Y. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita akan bina garisan Z bersudut 45 darjah. Macam mana cara pelajar nak bina sudut 45 darjah? Terlebih dahulu, buat dahulu sudut 90 dan kita akan naikkan. Ini adalah Z. Jadi ini adalah sudut 45. 90 bahagikan dengan 2 jadi 45. Sudut 45 darjah. Langkah seterusnya kita akan lakar hadapan objek. Itu pada paksi mendata X. Kita bina Ini paksi mendata dan paksi menegak mengikut paksi Y. Dan kita akan labelkan A, B, C dan D. Ini adalah lakaran bahagian hadapan objek kita. Kemudian langkah seterusnya kita akan unjurkan titik A dan titik C selari dengan Z. Kita nak selarikan dengan Z. Ini untuk C. Seterusnya kita buat pula garisan selari A daripada titik A ke Z. Langkah seterusnya kita akan tandakan panjang objek. Panjang objek kita nak buat. Yang ni kita akan labelkan O. Yang ni label tersebut, panjang objek ni pada garisan C. Langkah seterusnya kita akan sambungkan garisan selari, mendata dan juga menegak. Daripada O yang kita tandakan tadi, kita turun ke bawah, selarikan dengan Y, dan kita pergikan selarikan pula dengan paksi X ke garisan A. Yang ni kita akan labelkan P dan Q. Dan kemudian kita buat bina garisan menurun ke bawah untuk P. Kita nak menampakkan bahagian belakang objek. Kemudian Q, garisan melintang. Ini kita akan labelkan sebagai arc. Terusnya kita sambung titik P dengan titik arc untuk menampakkan objek yang lengkap lah. Yang kita nak buat ni adalah prisma. Bila dah ini adalah objek yang kita dah siap lah. Jadi yang kita buat ni adalah garisan nipis ni kita panggil GB, iaitu garisan binaan. Kita nak bagi nampak lebih jelas objek yang kita buat tersebut, kita akan legapkan. Kita hitamkan lagi kita legapkan. Kalau pelajar ada pensel grade yang lebih tinggi, 4B, 6B, 8B, boleh guna pensel berkenaan lah, supaya garisan objek ini lebih gelap. Garisan binaan ni kita buat bagi yang kita nampak lah. Daripada luar kita nampak dia. Kita legapkan.
kita panggil GO, iaitu garisan objek. Nampak tak lengkap kan? Ada bahagian belakang ni kita tak boleh legapkan seperti dekat depan sebab kita tak nampak. Bahagian belakang tu kita kena buat dengan garisan putus-putus yang kita panggil garisan tersembunyi. Buatkan putus-putus saja. Sebab garisan ni kita tak nampak daripada hadapan. Yang ni kita panggil GT. Garisan tersembunyi. Tadi dah siaplah objek kita. Selamat mencuba.